وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Muka surat 382 nah, 382. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdanya lagi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya bukan dari golongan kami siapa yang tidak berbelas kasihan terhadap yang kecil dan tidak menghormati yang tua di antara kami. Sabdanya lagi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka ia bukanlah dari golongan kami. Sadaqa Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimaradih. Walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berada dalam rumah Allah yang pada ketika ini. Mudah-mudahan keadaan kita dirahmati, diberkati, tak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat lebih memahami tentang kedudukan sebagai tanggungjawab Muslim terhadap Muslim yang lain. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan ini dapat kita satu pandangan, satu penjelasan bahawa sebagai seorang Muslim bukanlah hanya cukup dia sembahyang, puasa, zakat, haji sebagai Muslim, tapi ada lagi tanggungjawab dia kepada Muslim yang lain yang merupakan pelengkap kepada kemusliman dia tu, ya, sebagai orang Muslim. Kalau begitu dengan tajuk yang kita bicarakan belum habis lagi, iaitu hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ni terlalu panjang untuk kita bicarakan, dah 2-3 kali dah, belum habis lagi. Sampailah pada tajuk kita pada malam ini ataupun hadis kita pada malam ini yang dikatakan sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya bukan dari kalangan golongan kami siapa yang tidak berbelas kasihan terhadap yang kecil dan menghormati yang tua di antara kami. Kalau kita tengok kepada kalimah laisa minna, laisa minna, maksudnya bukan dari golongan kami. Ya, satu kalimah yang kalau kita terjemahkan memang berat. Laisa minna maknanya bukan dari golongan kami. Golongan kami golongan Nabi Muhammad. Golongan Nabi Muhammad ialah Islam. Ataupun kita katakan golongan Nabi Muhammad itu ialah umat Nabi Muhammad. Tapi kalaulah maksud yang dimaksudkan laisa minna itu maknanya bukan dari golongan kami, bukan daripada umat kami, ini merupakan satu perkara yang beratlah. Mudah-mudahanlah kita harap tidaklah sampai kepada peringkat itu. Kerana apa? Bukan dari golongan kami ni makna golongan ialah Nabi bersifat berperwatakan semacam ini. Tapi apabila kita tak mengikut cara itu, maka kita tak ikut golongan ataupun perwatakan Nabi SAW. Ya? Jadi kita minta berlindunglah. Jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang disebutkan ini, maka tak masuklah umat Allah, na'udzubillah. Kalaulah itu,
memang beratlah. Pasal apa? Banyak kalimah-kalimah laisa minna, laisa minna. Maknanya bukan dari golongan kami. Allahu akbar. Kalaulah bukan golongan kami itu maksudnya bukan umat kami ataupun Nabi tak mengaku umat, berat. Kita harap janganlah sampai ke peringkat tu nah. Mudah-mudahanlah ada sedikit keringanan ataupun kelonggaran dalam maksud yang dimaksudkan ya. Apa dia? Bukan dari golongan kami siapa yang tiada berbelas kasihan terhadap yang kecil dan menghormati yang tua di antara kami. Ini pun satu legak sebagai salah satu daripada hak Muslim terhadap Muslim. Tapi kalau dikatakan yang terhadap yang kecil, ya, berbelas kasihan terhadap yang kecil dan menghormati yang tua, mana kecil dan tua ni tidak semestinya Muslim. Ya, kadang-kadang yang bukan Muslim pun kecil juga. Ataupun yang bukan Muslim pun tua juga. Apakah kita tak perlu nak berbelas kasihan kepada yang kecil bukan Muslim? Ataupun apakah kita tidak perlu menghormati yang tua yang bukan Muslim? Ya. Jadi maknanya kemungkinan ayat ini kalau terhadap Muslim yang lain tu maknanya lebih khusus kepada Muslim. Tetapi kepada berbelas kasihan terhadap kanak yang kecil dan menghormati yang tua ni dia lebih umum, lebih umum. Maknanya tak sekiralah yang kecil itu Muslim ataupun tak Muslim, tak kiralah yang tua itu yang Muslim ataupun tak Muslim, maka mengikut apa yang kita faham, maka sepatutnya lah yang Muslim pun kita perlu belas kasihan kerana kecilnya, dan yang tak Muslim pun perlu kita belas kasihan yang kecilnya. Begitu juga yang Muslim kita perlu menghormati yang tuanya, dan yang tak Muslim pun juga kita perlu menghormati yang tuanya. Ada kisah, insya-Allah. Ya? Baik, pasal apa kita perlu berbelas kasihan ataupun menghormati? Kerana yang muda ataupun yang tua itu semuanya ialah kurniaan Allah. Allah SWT mengurniakan kita ni kecil, yang kecil. Bukan dia jadi sendiri kecil. Allah juga mengurniakan seorang itu jadi tua. Bukan dia sendiri jadi tua. Mana Allah yang mengurniakan mudanya ataupun kecilnya, dan juga Allah jugalah yang mengurniakan tuanya. Kalau begitu di atas pengurnian ataupun rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi seorang itu kecil, dan rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi seorang itu jadi tua, maka kita sebagai orang Muslim kena menerimalah hakikat bahawa ini ialah nikmat Allah Ta'ala beri kepada seorang yang kecil ataupun seorang yang tua. Kalau begitu, bila Allah yang mengurniakan kecil ataupun tua itu, maka kita tak menghormati yang kecil, tak kasihan yang kecil, tak hormati yang tua, berarti kita tak kasihan apa yang Allah Ta'ala kurniakan, berikan, dan tak menghormati apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada yang tua. Maknanya kita perlu belajar untuk mensyukuri di atas apa juga pemberian Allah SWT, sama ada pemberian itu kepada orang Muslim ataupun juga pemberian kepada orang yang kafir. Yang kecil kita dah tahu dah, biasalah kita dah pernah dengar cerita kisah bagaimana Nabi SAW berjumpa kanak-kanak kecil turun daripada untanya untuk apa? Bermain-main ataupun mengangkat-angkat, menimang-nimang kanak-kanak yang kecil. Kita dah sebut dah dulu, sama ada kitab ini ataupun kitab lain tak tahu, wallahu alam, ya, yang tu. Yang tua, yang tua. Kita juga pernah dengar cerita kisah bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya dia pernah memberi makan kepada seorang Yahudi tua yang buta. Saya sebut tu, mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni. Sekadar nak mengulang balik ya. Nak menggambarkan kepada kita bahawa Nabi telah menunjukkan contoh bahawa menghormati yang tua. Sekalipun dia bukan seorang Muslim. Ya? Seorang Yahudi tua yang buta. Hari-hari Nabi pergi suap makan kat dia. Hari-hari Nabi pergi suap makan kepada orang Yahudi yang buta tu. Ya? Kemudian sampailah saatnya Nabi wafat, berhenti Sat untuk khidmat kepada Yahudi buta tua tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah amalan-amalan Rasulullah
yang aku sendiri tak tahu. Kau hang tahu apa buah bab. Aisyah kata ada satu peristiwa atau satu kerja Nabi, iaitu di hujung kampung sana ada seorang Yahudi tua, mata dia buta. Nabi hari-hari pergi suap makan kat orang Yahudi yang buta tu. Ya, biasalah. Maknanya begitulah kerja dia. Kemudian bila Nabi wafat, maka terhenti saat kerja pergi suap makan kepada Yahudi itu. Bila Abu Bakar dapat berita ini, maka Abu Bakar pula mengambil alih pergi suap pula kat Yahudi buta tu. Maka Yahudi tu berasa, hang ni siapa? Yang dulu suap kat aku macam lain. Kawan yang kali ni rasa macam lain. Maklumlah biasa dua orang tentu dia tak sama kan. Mana Nabi tu dia perlu berhati-hati. Kalau roti yang keras dipecah-pecahkan, dilembut-lembutkan, disuap pelan-pelan. Ya? Itu Nabi. Bernama Abu Bakar mungkin berbeza sikit. Kemudian Yahudi tu tanya, kamu ni siapa? Suap kat aku ni rasa lain macam tak kan? Kasar tak kira. Roti keras ke apa. Orang yang selalu suap kat aku siapa dia? Mana dia? Dia tak ada dah, dia wafat dah. Hang ni siapa? Saya ni kawan dia. Kawan hang yang duk suap kat aku dulu siapa dia? Dialah Nabi Muhammad SAW. Hang, aku kawan dia. La ilah. Dia tak kata la ilah lah. Dia kata, ya kah? Muhammad kah? Sedangkan aku selama ini Muhammad lah yang aku paling benci sekali. Yang aku duk kutuk hari-hari ialah Muhammad tu lah. Rupanya Muhammad itu yang duk suap aku selama ni. No? Maka menangis Yahudi itu dan akhirnya katanya dimasuk Islam. Kenapa? Di atas rasa terhutang budinya kepada jasa Nabi Muhammad yang orang kata apa? Yang menghormati orang tua tu. Ya? Walaupun yang dia usaha tu bukan Muslim, tapi Yahudi, yang tua, yang buta. Tapi itu amalan yang Nabi buat. Jadi maknanya salah satu daripada kepribadian Nabi, makna dia belas kasihan terhadap yang kecil dan menghormati yang tua di antara kamu. Maknanya itu perwatakan Nabi. Jadi apabila Nabi kata macam tu, mana bukan saja Nabi kata, tetapi dia juga mempraktikkan apa yang dia kata. Maknanya begitulah kita ni disuruh malam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Siapa yang tak kasih-kasih berbelas kasihan kepada yang kecil dan menghormati yang tua yang tak kami. Makna dia bukan di kalangan kami. Itu di antara ajaran ataupun yang ditunjukkan contoh oleh Nabi kepada kita. Dalam mengikut dalam tasawuf, kita ni juga disuruh memandang lebih kepada semua golongan. Tak kira golongan kecil, golongan tua, golongan muda, golongan alim, golongan jahil. Disuruh kita memandang lebih. Contohnya kalau kiranya kita tengok budak kecil. Tasawuf mengajar kita mengatakan bahawa alhamdulillah dia tu kecil. Maknanya umur dia muda, tentu dia tak banyak dosa buat. Berbanding dengan aku yang dah dewasa, yang dah tua, kemungkinan aku ni dah banyak dosa berbanding dengan dia budak kecil. Makna budak tu kecil tu lebih baik daripada aku. Itu tasawuf mengajar. Kalau tengok orang yang tua pula, tasawuf mengajar apa? Alhamdulillah dia umur tua. Dah pasti dah panjang umur dia tu penuh dengan amal ibadat. Makna tentulah banyak pahala dia nak bandingkan dengan aku yang muda pada dia. Itu pandangan orang tasawuf mengajar kepada kita supaya pandangan positif kepada apa-apa juga golongan, baik yang muda maupun tua. Begitu juga dengan kepada orang yang alim. Ya? Mana tasawuf mengajar kita, alhamdulillah dia tu alim. Baguslah dia, amalan banyak. Yang badat dia pun dengan alim itu mungkin ibadat dia diterima. Bandingkan aku ni yang tak alim, yang tak banyak, entahlah ibadat pun tak banyak, pahala diterima ke tak terima. Dia alim, alhamdulillah. Tengok yang alim. Yang jahil, alhamdulillah dia tu jahil. Maknanya sekurang-kurangnya dia tu kalau dia buat amal kejahatan, maka dosanya tak sebesar mana. Pasal apa?
dia buat kejahatannya dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang jahil. Sedangkan aku ni, aku dah tahu. Tapi kalau aku buat dosa, maka dosa aku lebih besar lagi daripada dia. Makna dalam sudut apa sekalipun, tasawuf mengajar untuk kita memandang lebih ataupun positif kepada semua golongan. Jadi termasuklah apa yang Nabi sebutkan, siapa-siapa yang tak kasih sayang kepada yang kecil ataupun yang tidak berbelas kasihan hormat kepada yang tua, laisa minna, bukan di kalangan golongan kami. Besar tu, no? Maknanya kita pun minta jangan sampai ke peringkat bukan daripada umat kami. Bukan, minta maaf. Kalau sampai ke peringkat tu, beratlah kita. Sebab apa? Tak termampu untuk kita nak melayan ataupun nak mengadakan amalan yang seperti itu. Tapi itulah, walaupun pun kita terapkanlah, belajarkanlah untuk menghasilkan. Kalau tak dapat banyak, buat sikit. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Baik. Sabdanya lagi, man ghasyana falaysa minna. Tadi laisa minna duduk di depan. Ni laisa minna duduk di belakang pula. Apa dia? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, ya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Allahu akbar. Nabi kata siapa yang menipu kami, tipu Nabi, ya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Dia bukan golongan ataupun, yalah, Nabi bukan puak-puak yang termasuk dalam puak Nabi, ya. Maksudnya kalau kerjanya menipu, kita rasa kita pernah menipu tak? Mungkin tak pernah menipu lah. Kita ni orang baik ke, kan? Tapi Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah. Menipu Allah. Jadi kalau menipu Allah, maknanya lebih pada nipu Nabi lah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tu. Ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum, depa kata depa tak menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, sebenarnya mereka tak sedar. Mereka sedang menipu. Menipu apa? Menipu kononnya, kata tak ada masa. Sebenarnya ada masa. Nak buat ibadat saya tak ada masa lah. Ada masa. Nak kata tak tahu, sebenarnya dia tahu. Dia kata tak tahu, buat tak tahu. Ya. Buat dosa, dia kata tak ada dosa apa, aku tak ada buat dosa apa. Ia makna dia menipu Allah, menipu orang mukmin, ya. Tu yang kata yukhadi'un Allah hawallazina amanu, mereka menipu Allah Taala. Kononnya kami tak buat apa, kami jahil, kami tak ada masa, kami sibuk dan sebagainya. Wa yukhadi'un Allah wallazina amanu, dan juga menipu orang mukmin. Orang mukmin pun dia tipu juga, kata kami tak ada masa, kami tak ada peluang. Hampa tak apalah, ada masa, ada peluang, kami tak ada masa. Tipu orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tak perasan kata mereka tu tipu diri sendiri. Ya? Nak tipu Allah, Allah tak rugi tang mana? Nak tipu orang mukmin pun tahu, ya? Tak ada rasa terjejas di mana penipuan hang. Wa ma yash'urun, sebenarnya mereka tak sedar. Penipuan mereka terhadap Allah, penipuan mereka kepada orang mukmin, mereka nipu diri sendiri, dia pun tak sedar. Rugi tak? Ini yang kata man ghasyana falaysa minna, bang siapa yang menipu kami, maka ia bukan di golongan kami. Pasal apa mereka menipu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka tu ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit munafik, penyakit fasik, penyakit malas, penyakit penyegan. Maka Allah tambahkan lagi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi penyakit tu. Tambah apa penyakit apa? Penyakit apa? Dia berasa lupa, dia berasa tak sedar yang kata dia tu ada penyakit.
Orang penyakit, kalau dia tahu dia ada penyakit, dia berubat. Tapi kalau dia ada penyakit, tapi dia tak tahu ada penyakit, itu nama dia Allah Ta'ala tambahkan dia penyakit tu. Penyakit tak tahu, penyakit lalai, penyakit lupa. Ya? Lupa. Walahum azabun alim. Maka bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang mereka yakzibun ke yakzibun. Yakzibun kot, ya? Yaksibun ke yakzibun? Yakzibun. Maknanya yang mereka dustakan itu, akibatnya maka di sana akan kena azab yang pedih. Nah. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Okey, nah. Baik. Itu. Jadi maknanya jangan duk menipulah. Pasal apa? Ini di antara yang Nabi sebutkan tentang hak seorang muslim terhadap muslim. Duk tipu buat apa? Tipu tu tipu siapa? Tipu diri sendiri. Ya. Tak ada masa sibuklah kerja, macam mana nak buat ibadat, kerja tak konti-konti. Ni baru balik kerja ni, letih ni. Mana nak ada anak buat kerja? Kita tipu. Letih ke? Hak yang lain kita boleh buat. Kan? Sabdanya lagi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun nansuruhu iza kana mazluman. Fakaima nansuruhu zaliman. Qala sallallahu alaihi wasallam tamna'uhu minaz zulmi fadzalika nusratulah. Bantulah saudaramu apabila ia menjadi orang yang menganiaya, orang buat zalim, atau orang yang teraniaya, orang yang kena zalim. Mana orang yang zalim pun kena bantu, orang yang zalim pun kena bantu, orang yang kena zalim pun kena bantu. Kemudian seorang sahabat bertanya, kita memang membantu jika dia jadi orang yang kena teraniaya. Kalau dia kena naya, memang kami tolong. Tolong berubat dia, tolong tahan tolong bantulah apa-apa di atas kesusahan dia. Tetapi bagaimana pula boleh kami membantu jika ia menjadi orang yang menganiaya? Dia jadi tukang zalim. Macam mana kami nak bantu dia? Nak tolong bagi dia buat lagi ya? Nabi kata, jawab Nabi SAW, kita melarangnya dari menganiaya orang. Maknanya kita kena beranilah menegur, menasihat, bagi tahu kepada dia mengenai orang lain. Itulah berarti kita membantu. Biasanya orang yang zalim ni orang hebatlah, no? Orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang ada kuasa, dia tu zalim. Yang kena naya ni orang yang bawah, orang yang rendah, orang yang hina. Macam mana kita nak menyebut apa nama orang yang hebat, yang ada kuasa, orang yang berani, orang yang kuat, dia buat zalim kat orang, kita nak pergi habaq macam mana? Ini satu kerja yang cukup berat. Satu kerja yang cukup berat. Sehingga kan kita dah sebut malam dulu bahawa di antara ciri-ciri husnul khatimah itu ialah orang yang berani menegur pemerintah ataupun pemimpin yang suruh dia buat baik dan cegah dia buat jahat. Sehingga akhirnya kalau dia terbunuh kerana itu ataupun dibunuh kerana itu, maka itu kematian dia berada dalam husnul khatimah. Tengok. Maknanya kalau kita nak larang orang yang buat naya, kewajipan kita kena larang. Kemungkinan kalau sampai peringkat bunuh tu, bunuhlah. Tapi mungkin tak kot. Cuma sangat dia meluat kat kita lah. Alah, aku punya pasal jangan campur. Ini aku punya pasal. Kan? Hang mana tahu? Habis-habis gitulah. Tak ada kawan dia. Tak kawan dia, tak mau kawan kita lah habis. Kan? Belum sampai kepada peringkat nak bunuh kita dak lah. Makna itu juga termasuk yang Nabi kata, tamna'u minaz zulmi, maka cegahlah daripada orang yang buat zalim tu. Jadi maka yang macam tu fazalika nusratullah. Maka dia macam tu namanya kita telah menolong, membantu orang yang buat zalim. Kita baca laju-laju malam ni. Nak habiskan tajuk ni. InsyaAllah kita pergi tajuk yang akan datang. Sabdanya lagi, semua hadis belakang. La tahasadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana
Al-muslimu akhul muslimin. Wala yazlimuhu, wala yahzuluhu, wala yahqiruhu, wala yakzibuhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru biyadihi ila sadrihi salasa marratin. Sambung lagi sebelah ni. Bihasbi mri'in minasyari an yahriqa an yahqira akhahul muslim. Kullu muslim ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya. Nabi kata apa? Jangan kamu dengki-mendengki. Ini sifat yang cukup tak elok lah. Sifat apa? Ciri-ciri yang ada pada iblis ialah sifat dengki. Dengki apa? Aku nak suruh sujud kat dia. Aku jadi pada api, dia jadi pada tanah. Mana jalan? Itu sifat dengki. Maknanya dia menganggap bahawa dia hebat. Adam tu jadi pada tanah, aku nak pergi sujud. Tak mainlah. Jadi sifat dengki ini adalah daripada ciri-ciri iblis. Laknatullah. Kemudian jangan bersaingan dalam tawar-menawar sedang kamu tidak berhajat untuk beli. Orang kata 10, dia kata 12. Ada orang berani 12, dia kata 14. Tapi dia bukan nak beli pun. Padahal hak 10 tadi pun kawan tu yang benar-benar nak beli. Tapi oleh kacau dengan dia duk menawar. Lah ni orang kata apa? Tender kan, tender. Nak ambil tu tak apalah. Elok-elok nama dia naik, saya tak jadi. Kan? Dah. Jadi jahat macam tu. Nabi kata jangan bersaing dalam tawar-menawar. Ini sedang kamu tiada bahajat untuk beli. Kita pun kan tak tengok pun. Saja berani kata tinggi-tinggi. Bila dah nama kita naik, tak jadi beli pula. Kan? Jangan bermusuh-musuhan. Ini pun sebahagian daripada yang dilarang oleh Nabi, jangan bermusuh-musuhan. Sebab apa? Muslim sama Muslim sepatutnya bersaudara. Takut-takut kalau tak boleh nak jawab. Siapa saudara kamu? Jawapannya, nak kita kata semua orang Islam tu saudara, bersaudara, saudaraku. Tapi tiba-tiba kita duduk dalam kehidupan kita, duduk bermusuh dengan orang Muslim. Nampak tu mudah. Tapi realiti masyarakat berlaku macam tu. Jangan bermusuh-musuhan. Dan jangan seorang kamu menambah harga atas suatu barang yang telah dibeli oleh setengah kamu. Kawan tu dah beli dah. Jual dah kat dia RM10. Bagi kat aku lah, aku bayar hang RM12. Hang bagi balik ke orang tu, bagi duit kat dia. Kan? Bagi duit kat dia RM10, aku bayar kat hang RM12. Dah rezeki kawan tu dengan RM10, RM10 lah. Jangan kita duk lawan lagi. Rezeki dia dah sampai puas hati dah. Kawan ni bayar, kawan tu bagi barang. Tiba-tiba mai, lah ni hang bayar balik RM10 dia, aku bayar RM12, RM15. Tak boleh lah. Rezeki dia. Rezeki dia. Mana kawan yang ni pun kaki ni juga. Tak apa. Lah ni saya tak jadi jual lah. Lah ni ambil balik duit hang RM10. Pup bagi kat ni RM15. Contohlah. Contoh. Jadi maknanya itu pun juga Nabi kata jangan. Bila kata jangan tu larang lah. Larang. Jangan kita buat. Dan jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sepatutnya begitu. Kalau kita bersaudara, adik abang, saudara, adik kakak, maka tentulah orang kata hidup lebih kurang lah kan. Bermaaf-maafan lah. Itu yang kata boleh jadi bersaudara. Kalau kita bukan nama saudara, bermusuh lah. Seorang Muslim adalah seorang Muslim kepada Muslim yang lain tidak boleh menganiaya. Tak kira lah menganiaya dengan harta benda, dengan duit ringgit, dengan benda, dengan menyakitkan hati. Itu maknanya menganiaya juga lah. Tidak boleh menganiayai. Atau merendahkan kedudukannya. Kita menghina dia. Apa macam tu pun. Merendahkan kedudukan. Tak boleh. Itu sebabnya kita tadi diajak kepada kita supaya meninggikan orang. Sebab meninggikan orang itu maksudnya apabila kita memandang tinggi, memandang mulia kepada seorang, hakikatnya orang yang memuliakan, orang yang meninggikan itulah sebenarnya orang yang mulia. Sebab apa?
Dia boleh memuliakan orang mana hati dia cukup mulia punya orang. Dia boleh menghormati satu orang mana dia satu orang yang cukup baik penghormatan dia. Tapi kalau dia menunjukkan kebencian, penghinaan, maknanya dengan sendirinya dalam dada dia, dalam hati dia ada satu penyakit dengki, penyakit khianat, penyakit yang menghina. Kalau gitu dia rendah maksudnya. Gitu dia kata yang kemarin, orang yang memandang baik dan mulia kepada seorang itu sebenarnya dialah orang yang baik dan mulia. Atau merendahkan kedudukannya, jangan kita merendahkan. Tapi itu walaupun kita merendahkan dia, kalau dia tu orang tinggi takkan nak rendah. Dan kalau kita merendahkan dia, kita bukan orang yang tinggi, tak akan tinggi. Ya? Tapi yang pentingnya apabila kita meninggikan orang, itu menambah kebaikan diri kita. Tapi bila kita merendahkan orang, melambangkan kerendahan, kerendahan martabat kita. Jadi maknanya bukan orang lain yang nak merendahkan kita, kita sendirilah merendahkan orang. Apabila kita merendahkan orang, mana diri kita ni sebenarnya jadi rendah martabat di sisi Allah Taala. Menghinanya, walaupun ada peluang sebab itu kita kalau sekiranya ada peluang menghina sekalipun, memaafkan seorang itu adalah lebih baik daripada kita menghina orang. Ya, rupanya kita bertengkar, kita ada peluang untuk menjawab hujah dia tu, tapi kita beralah tak apalah. Itu adalah satu watak, satu keadaan yang cukup baik yang disuruh oleh Nabi SAW, supaya kita jangan merendah kedudukan orang, tinggikanlah darjat orang. Jangan menghina orang, kita muliakanlah orang. Maka dengan sendirinya kita tinggi darjat kita, kita mulia darjat kita. Walaupun orang tak kata apa. Atau mendustakannya, membohong, menipu. Dah kita sebutkan tadi, menipu ni sampai kepada peringkat apa? Kepada Allah pun dia nak menipu. Pada orang mukmin pun dia nak menipu. Tak usahlah. Sebab Nabi kata, siapa yang menipu kami, dia bukan daripada golongan kami. Kalau begitu, jangan kerja-kerja menipu ni tak usahlah. Jangan kita pandang. Tapi kalau dah biasa, dia bahasa biasa jelah. Tipu. Puncanya apa? Takwa berada di sini. Sambil baginda mengisyaratkan ke dadanya, disebutkan 3 kali. Takwa berada di sini. Takwa berada di sini. Takwa berada di sini. Yang nak benting segala-galanya itu ialah takwa. Kita tak menghina orang, kita tak merendahkan orang, kita tak menganiayakan orang, dan kita semua menganggap bahawa saudara orang lain semua bersaudara. Itu sebenarnya takwa lah yang menjana untuk kita mengatakan bahawa orang tu baik, orang tu elok. Tapi apabila tidak ada takwa, maka dengan tidak ada takwa itulah sanggup kita menghina orang, sanggup kita merendahkan orang, sanggup kita menganiaya orang. Seolah-olah apa yang kita buat tu di dunia, habis di dunia. Sedangkan kalau dia ada takwa, dia ingat apa yang aku buat ini tak selesai di dunia. Dia akan dipersoalkan di akhirat. Kita ni sebenarnya persoalan di akhirat ni macam bercara lah. Kalau boleh selesai buat kes, selesai kes di dunia ni, selesai kes di balai polis, kita selesai lah. Bayarlah lebih kurang. Tak apa siapa, tak mau bercara tu. Tapi kalau kita duk gagah, duk nak gagah apa nama biak dia, kita nak bercara di akhirat. Ingat senang bercara di akhirat. Orang ramai, mahkamah dia ramai. Kalau boleh, kita selesailah. Mana selesai apa? Maafkanlah apa kesalahan tu, apa nama, halalkanlah. Kalau hutang pun halalkanlah untuk menyelesaikan masalah. Kena bercara di akhirat. Kena bercara tu satu perkara yang bukan kata mudah. Makan masa. Orang lain dah masuk syurga, kita tak selesai bercara lagi. Orang lain dah pergi dah, kita duduk tang ni lagi. Kalau gitu yang boleh kita maafkanlah, yang boleh halalkanlah. Kalau hutang pun yang boleh kita langsaikanlah, supaya apa? Tak ada jadi dah. Aku tak mau sangkut-sangkut dah. Tapi itulah kalau kita ada dosa-dosa pun tak mampu nak bayar dengan duit ringgit, bayarlah dengan hadiah pahala-pahala tu. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala lah yang akan mengampunkan dosa apa siapa. Hang tak mau ampunkan dosa dia, tak mau ampun. Ni dia, pahala dia hantar mai. Tengok pahala, besar banyaknya. Kalau gitu buat apa sangat? Tak apa aku ampun. Tu matlamat ataupun tujuan kita menghadiahkan pahala tu di akhirat tu. Di dunia kita nampak duit lah kan. Mai duit selungguk. Tak apalah. Tapi di akhirat mai pahala. Kalau gitu duk nak bertengkar dengan apa lagi dengan dia, tak apalah aku halal lah. Kan? Benda yang perkara ni kecil sangat, halal. Itu yang penting lah. Benda tu dah mati dah ke nak bayar tak boleh dah. Hadiahkan pahala. Bukan banyak. Satu hari 3 kali qul huwallah. 3 kali qul huwallah sama dengan satu Quran. Pahala banyak mana satu Quran? Dia tak dapat nak bayangkan pahala satu Quran. Kalau hari-hari kita hantar dia, banyak tak? Amboi sabit aku buat salah sikit banyak tu pun hang tak mau lagi. Ni pahala aku hantar banyak ni. Akhirnya dia, kalau gitu ya Allah aku ampunkanlah. Kan? Tu. Hang tak mau ampun, hang nak kena bercakap. Lah, kalau gitu dia ampun. Sambil baginda mengisyaratkan ke dadanya disebutnya 3 kali. Memadailah seorang manusia itu dikira telah berbuat jahat dengan menghina seorang saudara yang muslim. Ya, maknanya bihasbil mu'min minasyari an yahqira ahus muslim. Cukuplah dikatakan jahat seorang muslim itu, mukmin itu, bahawa ia menghina saudaranya yang muslim. Maknanya kalau kita ni menghina orang itu sudah nama buat jahat yang cukup besar tu. Kita mungkin kita rasa alah sikit saja tu kan buat jahat banyak pun. Menghina orang je. Menghina ni tapi tu kita ni dalam hal apa nama gelaran kan. Nama gelaran tu kan. Kita tak bolehlah nak menyebut banyak gelaran. Tapi kalau sekanya keperluan, tak habaq tu orang tak tahu. Habaqlah sekali, lepas tu dah dia tahu sudahlah. Tak usah duk habaq banyak kali. Yang mana ni, mat mana ni? Allah, mat tu dekat tepi jalan. Tak tahu lagi tepi jalan. Alah dia panggil mak beruk. Tu kan. Habis, sudah cukup. Lepas tu tak usah dia mak beruk banyak-banyak kali. Sekali tu dah lah orang tahu dah. Yang makna terpaksa. Tu bukan nama memberi gelaran yang buruk. Itu maknanya nak menerangkan. Lepas pada tu tak usah kata dah. Bukan kita nak menghina dia. Haram darahnya, hartanya dan kehormatan dirinya. Makna dia ada hak. Darah dia tak boleh ditumpahkan begitu saja, tak ketahuan. Hartanya tak boleh dirampas, tak tentu punca. Dan kehormatan dirinya atau maruah dirinya tak boleh kita nak merendah atau menjatuhkan maruah dia. Sebab apa? Muslim terhadap Muslim. Sabdanya lagi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'alal mu'sir yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi madama abdu fi auni akhihi. Barang siapa melepaskan seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, dia susah, dia tersepit, dia ada bermasalah, maknanya kalau kita melepaskan satu kesusahan dia, nescaya Allah akan melepaskan suatu kesusahan dari kesusahan hari akhirat. Kesusahan di dunia apalah sangat pun. Bandingkan kalau dengan bandingan kita tolong bantu dia hingga melepaskan kesusahan, kesesakan dia di dunia. Banyak mana sangat? RM10, RM20, RM1000. Tapi apabila Allah Ta'ala melepaskan satu kesusahan akhirat, tak boleh nak dihargakan dengan emas dan perak yang ada, orang kata apa, sebesar dunia ni pun, yang dikatakan kalaulah orang kafir tu melihat azab neraka, kalau dia ada harta emas dan perak seluas
sebanyak dunia, langit dan bumi, nescaya dia sanggup menebus api neraka tu. Maknanya besarnya takutnya kepada azab Allah Ta'ala tu begitu hebat. Kalau kita dapat melepaskan kesusahan dia di dunia sikit, tapi kalau Tuhan bebaskan kita di akhirat dengan kesusahan yang macam tu, Allahu Akbar. Ya? Duit ringgit tak guna di akhirat. Emas perak tak guna di akhirat nak menebus kesalahan dosa kita. Nah? Barang siapa yang meringankan suatu kesempitan seorang, dia susah, dia sempit, kita cuba meringankan sempitan dia. Nescaya Allah akan meringankan kesempitannya di dunia dan akhirat. Ini dunia pun Tuhan bagi meringankan, di akhirat pun Tuhan bagi ringankan. Ini juga merupakan sebahagian daripada tanggungjawab Muslim untuk meringankan kesempitan ataupun bebanan seorang Muslim di dunia. Allah akan meringankan bebanan kita di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Kita kena pandang akhirat tu besar. Dunia ni kecil. Ya? Dunia ni kadang-kadang kita ada terbalik. Hak dunia tu kita pandang besar. Hak akhirat kita pandang kecil. Macam kita ada cakap selalulah tentang malaikat datang kampung kita. Kita pandang hak mati itu besar. Tapi hak malaikat yang datang tu kita pandang kecil. Sebenarnya kalau kita renung dengan mata hati kita, mata iman kita, malaikat yang datang itulah yang paling besar sejarahnya berbanding dengan mati. Mati habis cerita. Tapi yang mari malaikat mai rumah. Allahu Akbar, ini besar. Kita kena belajar pandang yang kecil itu kecil dan yang besar itu besar. Tapi sayangnya kita yang kecil kita pandang besar, yang besar kita pandang kecil. Sebab nak pandang kehadiran malaikat ke kampung kita tu merupakan satu nur iman. Kalau ada iman, ada takwa, baru dia nampak, bukan nampak malaikat, nampak rasa gerutnya malaikat datang kampung kita. Sekali dia datang waktu ambil nyawa, sekali lagi datang lagi 2 malaikat dikubur pula. Apa pun tak berasa kita. Cuba belajar untuk merasakan. Belajar untuk merasakan hebat, besar, gerun, bersejarah. Dengan kehadiran malaikat-malaikat itu. Barang siapa menutup keaiban seorang Muslim. Kita dapat satu rahsia. Dia tu begini-begini. Kita cuba tutup. Allah ceritalah. Tapi memang seronok. Kalau boleh-boleh kita lah orang yang pertama menyampaikan maklumat tersebut. Bangga ni. Ni, hang tahu tak? Apa dia? Dia orang tak tahu lagi. Ni. Dia ke? Oh, kita lah orang pertama bagi tahu. Berasa bangga. Tapi dia kata sini, barang siapa menutup keaiban seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Kita pun ada aib, Allah Ta'ala tutup. Pasal apa? Kita tahu rahsia, kita tak habaq lah. Tapi kalau akhirnya rahsia tu terbuka daripada orang lain, itu pulanglah. Kalau aku nak habaq, aku habaq lama dah, aku tahu lama dah, saya tak mau. Tak apa, selesai masalah. Pasal apa? Jangan bermula daripada kita. Di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia untuk membantu hamba selama hamba itu sentiasa bersedia untuk membantu saudaranya. Mana pulang balik daripada kita membantu saudara kita tu, Allah juga akan membantu kita. Daripada kesempitannya, daripada kesusahannya, daripada keaibannya, mana Allah Ta'ala membantu kita. Asalkan kita mau bersedia membantu saudara-saudara kita. Sabdanya lagi, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Artinya barang siapa sentiasa mengambil berat tentang keperluan saudaranya, saudara sini bukan maksudnya adik-beradik. Saudara sini ialah saudara sesama Muslim. Barang siapa sentiasa mengambil berat tentang keperluan saudaranya, nescaya Allah sentiasa mengambil berat terhadap keperluannya. Kepedulian Allah lebih daripada itu lagi di atas kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau itu, marilah kita meletakkan rasa satu tanggungjawab yang menjadi kewajipan, menjadi hak yang boleh kita bantu sekadar mana yang termampu. Walaupun kita ada kemampuan, takat mana yang boleh.
Allah Subhanahu taala sajalah yang menunjukkan yang hak, yang benar, dan dialah yang menunjukkan jalan yang lurus. Maknanya untuk nak mendapatkan kita jadi orang yang hak, orang yang benar, yang orang yang mampu untuk menunaikan saranan-saranan yang disebutkan oleh Nabi ini, itu ialah Allah Ta'ala lah yang berhak untuk menunjukkan. Kalau dia tunjuk kepada kita, maka kita boleh. Tapi kalau dia tak tunjuk jalan tu, maka kita pun tak boleh nak menunaikan tu. Jadi kita harap, insya-Allah kita akan cuba sekadar yang termampu, ya. Yang insya-Allah itulah yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala di atas keikhlasan kita. Walaupun tak banyak, tapi yang sikit ini ikhlas lebih baik daripada banyak yang tidak ikhlas, insya-Allah. Nah, mudah-mudahanlah kita dapat iktibar daripada pengajaran hak muslim kata muslim yang lain tu, dan jadikanlah dia sebagai amalan ataupun dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak dapat 100%, sekurang-kurangnya berapa peratus yang termampu untuk kita tunaikan, kita cuba tunaikan. Kalau tak boleh pada tahun yang sudah kita tak boleh, cuba-cubalah pada tahun ini untuk membolehkan apa yang disarankan itu, insya-Allah. Nah, insya-Allah kita sampai dekat ni dan kita akan sambung perihal haram, syubhah dan baik.